Jika anda mendengarkan audio ini daripada Radio Public, Google Podcast, Breaker, Anchor ataupun Spotify, pastikan anda subscribe kepada channel ini. Dan sekiranya anda sedang mendengarkan audio ini daripada laman YouTube, pastikan anda subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syafirul Syafiq Saadin dan anda sedang mendengarkan audio daripada ruangan podcast Sidang Meja Makan. Jika dalam episod yang lepas kita bercakap tentang impak ekonomi secara global dan makro, hari ini teruskan sehingga ke penghujung rancangan kerana kita akan bercakap tentang masalah ekonomi yang lebih dekat dengan diri apabila kegawatan ekonomi ini akan membawa impak yang lebih berat dan lebih besar secara personal dan peribadi, dan semoga dengannya kita akan dapat sama-sama berusaha melihat ke hadapan dan menghindari perkara ini. Dalam zaman kegawatan ekonomi, sumber rezeki yang hilang merupakan nightmare untuk semua kita. Tak kisahlah sama ada korang bujang ataupun korang berkeluarga. Ianya satu perkara yang memberi impak yang sangat besar kepada kita secara personal, secara peribadi dan orang-orang yang sekeliling kita, yang terutama yang mereka yang bergantung dengan kita. Aku tahu ramai yang akan bersungut kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber rezeki. Tapi aku percaya lebih ramai lagi yang akan berusaha lebih kuat lagi, membanting tulang, berusaha sedaya upaya untuk menambahkan keupayaan ekonomi masing-masing, menjana ekonomi masing-masing, ataupun berusaha untuk mencari pekerjaan baru. Bukti yang paling nyata ialah baru-baru ini ramai yang jadi rider, penghantar makanan macam Foodpanda dan sebagainya. Malah para graduan bertukar menjadi Uber driver, para profesional bertukar menjadi para penjual atas talian misalnya. Semuanya berlaku disebabkan kita semua sedang berusaha untuk memperkukuhkan ekonomi keluarga, ekonomi diri dalam mendepani kemelesetan ekonomi ini. Of course lah, malangnya kemelesetan ekonomi ataupun kegawatan ekonomi ini berarti ramailah daripada kita yang akan ikat perut. Makanya kuasa beli akan berkurang, akan mengecut, dan potensi klien juga akan berkurang. Kehilangan pekerjaan akan menyaksikan cabaran yang lebih besar untuk keluarga yang lebih besar ataupun keluarga yang lebih ramai yang hidup dalam satu household yang sama. Aku tahu yang ramai yang antara kita yang akan menganggur disebabkan oleh kemelesetan ekonomi ini, dan kita telah membincangkan hal ini dalam podcast kita yang sebelum ni. Dan kalau korang masih belum mendengarnya, aku cadangkan korang untuk dengarkan dulu episod yang sebelum ini untuk mendapat lebih kurang general view of the situation dengan keadaan kegawatan ekonomi ini. Apapun, aku melihatkan ramai daripada kita yang akan mengambil tindakan untuk pulang ke kampung, terutamanya pada mereka yang masih punya kampung halaman, masih ada mak bapak yang duduk di kampung halaman. Kita akan pulang ke kampung apabila kebanyakan kita tidak lagi mampu menyewa ataupun menyara diri dan keluarga untuk tinggal di bandar-bandar misalnya. Aku faham kita harus pulang ke kampung kerana kita mahu mengurangkan bebanan yang kita sedang tanggung, yang kita tak mampu lakukan dengan kehilangan pekerjaan dengan berada di bandar besar. Tapi kita kena faham juga tentang kos tanggungan isi rumah yang sebelum ini kecil di desa, sekarang perlu ditinggikan ataupun bertambah dengan banyaknya disebabkan pertambahan household ataupun pertambahan penduduk dalam satu rumah itu. Kalau dulu bapa kita dengan duit pencen dia, contoh dia masih boleh menyerahi diri dia dengan mak kita di kampung berdua, ataupun mungkin bertiga dengan adik kita yang masih baru masih MBSPM, which is okay. Tapi bila kita pulang, sama ada kita solo
ataupun kita dengan keluarga kita, makanya isi rumah itu ataupun kos untuk isi rumah itu akan bertambah. Of course kita kata, alah biasalah, mak bapak aku bagi. Of course lah mak bapak bagi. Mana ada mak bapak yang akan kata, kau jangan balik rumah. It doesn't make sense. Semua ibu bapa akan kata, pulang. Aku akan tanggung kau selagi mampu. Tapi kita sebagai anak perlu berfikir, apa yang kita boleh buat dan apakah tindakan itu terbaik untuk kita pada masa jangka panjang. Pertamanya kita kena faham, kita pulang ke kampung adalah kita pulang ke satu tempat yang kita sendiri tahu potensi ataupun peluang pekerjaannya mempunyai limitasi. That is why kita berhijrah in the first place. Kita keluar daripada kampung, kita keluar daripada desa kita ke bandar-bandar besar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Bila kita pulang ke kampung, berarti kita dah melimitkan kita punya kebolehan untuk di-hire semula dalam kelompok yang lebih kecil. Satu lagi permasalahannya adalah apabila keluarga yang besar hidup dalam ruangan yang sempit, seperti rumah-rumah kos rendah ataupun PPRT ataupun flat lama yang ruangan rumah itu adalah kecil, tidak sebanding dengan jumlah penduduk ataupun jumlah orang yang tinggal dalamnya. Dengan PKP yang berlaku, dengan keadaan kegawatan ekonomi yang berlaku, anak-anak yang mungkin diharapkan sudah boleh keluar mencari rezeki, hari ini tidak boleh lagi mencari rezeki, duduk di rumah, terkurung di rumah. Ia akan menyebabkan dan memberi satu cabaran yang lebih lagi kepada semua yang terlibat. Tambah lagi dengan ibu bapa ataupun abang adik keluarga yang suka sindir menyindir, mereka yang sudah kehilangan pekerjaan ini, yang tidak mampu lagi mencari pendapatan ataupun pekerjaan baru dalam keadaan ekonomi yang teruk ini, dengan keadaan ruang yang terbatas, privasi yang tiada, lelah pula disebabkan mental yang sentiasa ditekan dengan sindiran-sindiran. Aku sangat percaya yang tak ada siapa pun sebenarnya suka untuk dianggap tak berguna. Tapi dalam keadaan hari ini, dalam keadaan terkini ekonomi ini, ramai yang akan tertekan bila diletakkan dalam kedudukan macam ini. Ditambah pula dengan tekanan mental, kesihatan pun boleh terjejas. Ramai yang akan mental breakdown. Tambah pula dengan keadaan yang tak boleh nak lari ke mana-mana. Kalau dulu bergaduh ataupun tak tahan disindir, boleh keluar untuk menyewa di tempat lain, boleh cari rezeki, boleh bekerja di tempat lain. Tapi dalam keadaan ekonomi yang parah, mereka perlu bertahan di rumah. Sepatutnya dengan pendarahan emosi dan mental ini, kita akan melihat selalunya kes-kes bunuh diri, na'udzubillah min zalik. Tapi ini yang berlaku selalunya, kes-kes bunuh diri, kes-kes kemurungan misalnya akan meningkat. Paling tidak pun kes rasa rendah diri dalam personal setiap mereka yang terlibat akan berpanjangan. Sebenarnya dalam keadaan macam ini, kita memerlukan satu keluarga yang lebih supportif, yang tidak suka sindir menyindir, tidak suka mengata, tidak suka mengumpat. Tapi sebaliknya satu keluarga yang supportif, yang sama-sama nak berusaha, nak bangkit semula. Sama-sama nak mencari jalan, nak bangkit semula. Mungkin yang ibunya boleh ataupun kaum keluarga yang perempuannya boleh melakukan contohnya kuih muih, yang lelakinya boleh lakukan penghantaran, dispatch dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Ini yang perlu dilakukan sebenarnya. Selain itu, kes-kes penderaan fizikal akan banyak juga meningkat. Ibu bapa yang abusive misalnya, yang suka mendera, akan lebih banyak terkurung di rumah, dan mereka akan melepaskan amarah mereka kepada anak-anak mereka ataupun pasangan mereka. Abusive fathers, abusive mothers misalnya, akan lebih banyak terkurung di rumah kerana mereka tidak dapat keluar mencari pekerjaan dalam keadaan ekonomi hari ini, ataupun mereka boleh keluar tapi mereka sedar yang kebolehan mereka untuk mendapatkan pekerjaan adalah sangat-sangat tipis.
Jadinya mereka akan melepaskan amarah mereka kepada anak-anak mereka ataupun pasangan mereka. Dan lebih parah lagi bila pelaku ini sendiri dan mangsa sama-sama tidak boleh lari daripada keadaan kerana mereka tidak ada punya peluang untuk keluar ataupun bebas ataupun lari dalam keadaan ekonomi yang sangat teruk ini. Dalam keadaan ini sebenarnya masyarakat sekeliling perlu mengambil maklum, perlu jadi busybody sikit lah untuk mendengar, pasang-pasang telinga, pandang-pandang keliling. Kerana kita tak tahu, mungkin jiran sebelah kita sebenarnya sedang berhadapan masalah ini. Mungkin rakan kita yang selang 3 pintu ada berhadapan masalah ini. Kita perlu jadi mata-mata dalam masyarakat untuk lihat, bukan untuk busybody lebih-lebih, tapi untuk melihat apa yang boleh kita lakukan untuk membantu keluarga yang berhadapan dengan masalah ini. Adakah mereka boleh diberikan peluang untuk mendapat temporary shelter dalam rumah kita? Adakah kita akan bersama-sama mereka, bantu mereka buat reports dan sebagainya? Ini yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Dan dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil, yang tergugat, masyarakat perlu bersama-sama memantau keadaan, seperti mana hashtag kita jaga kita dalam kita menentang COVID-19, kita perlu jaga kita apabila kegawatan ekonomi ini melanda. Jika peratusan pengangguran ini terus meningkat dan tekanan yang dikenakan ke atas individu ini tidak dikawal, aku tak pelik kalau aku melihatkan ramai yang akan mula mengambil jalan singkat untuk mendapatkan duit. Hari ini pun sebenarnya sindiket dan skamer-skamer ni dah mula bersepah dan berleluasa. Tak lambat lagi skim MLM, skim cepat kaya, skim jual barang tapi sebenarnya cari kaki yang lebih ramai akan mula banyak diberleluasa. Bukannya kan orang tak pandai, bukannya orang kita tak tahu, tapi sebab kita semua nak cepat kaya ataupun nak kembali kepada kebolehan kita mendapat menjana ekonomi seperti sedia kala. Bukan itu saja, jenayah juga akan banyak meningkat. Orang akan cari jalan senang untuk dapatkan wang. Masyarakat secara generalnya akan jadi chaos, akan jadi kocak-kacir. Aku untuk aku, engkau untuk engkau. Tak ada lagi kekitaan menjaga sesama kita. Ini yang kita perlu khawatirkan dan kita perlu elakkan. Dan sekiranya kita gagal menguruskan ekonomi ini dengan baik, sinar ataupun peluang kita untuk keluar daripada kemelut ini adalah sangat-sangat sukar. Banyak negara di dunia hari ini yang dah pun melalui fasa ini atas apa sekali pun sebabnya. Tidak semestinya COVID-19 saja. Ada disebabkan oleh peperangan, ada disebabkan oleh kebuluran dan sebagainya. Tapi the gist of it is that once masyarakat hilang kekitaannya, aku untuk aku, engkau untuk engkau, masyarakat jadi kucar kacir, maka kita akan berdepan dengan masalah yang lebih parah. Tak kisahlah sama ada korang mendengarkan audio podcast ni daripada Radio Public, Google Podcast, Anchor, Breaker ataupun Spotify, ataupun korang mendengarkan audio ini daripada video yang dipaparkan dalam YouTube sekalipun, aku minta korang fikirkan, dan jika fikir ada manfaat daripada kata-kata aku ini, minta korang sama-sama subscribe, like, komen dan share. Semoga apa juga yang aku katakan ini dapat aku lakukan secara berterusan, kebaikannya dapat dipanjang-panjangkan. Sampai kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Aku sangat-sangat menghargai pandangan korang dan juga pendapat korang.
Dan aku menghargai masa yang korang pinjamkan untuk mendengarkan podcast ni. Teruskan sokongan korang yang tak berbelah bagi. Aku doakan korang semua bahagia sentiasa. Percayalah, pada saat kita semua tenggelam punca, Allah sentiasa ada.